Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam ini dalam sesi forum kita berkenaan dengan kitab Taysirul Mustalah Hadis, insya-Allah. Jadi, kita ada beberapa panel pada malam ini, insya-Allah, dalam membincangkan berkenaan dengan hadis Al-Musahhaf. Jadi bismillah, kita tampilkan, kita perkenalkan panel-panel kita pada malam ini. Antaranya adalah Ustaz Jalil, Ustaz Abdul Jalil, Ustaz Iman, Ustaz Arif dan Ustaz Qaid, serta Ustaz Fathi dan juga Ustaz Amir, insya-Allah. Jadi berkenaan dengan hadis Musahhaf ini, adalah hadis ini dikategorikan dalam hadis dhaif, termasuk dalam hadis dhaif. Jadi insya-Allah kita akan lebih mendalam lagi berkenaan dengan hadis ini. Jadi tanpa mengambil masa, kita terus kepada persoalan yang pertama, insya-Allah. Jadi persoalan yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan hadis Musahhaf ini. Jadi kita tujukan kepada panel yang pertama kita, iaitu Ustaz Abdul Jalil, insya-Allah. Jadi tafadhal ya Ustaz. Terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita pergi kepada maksud hadis Musahhaf ini. Hadis Musahhaf ini adalah benda yang berubah padanya iaitu matan hadis atau sanad hadis. Maknanya sini pada perkataan hadis tu ia bertukar. Ia bertukar yang mana Nabi kata lain bila datang perawi khabarannya lain, berbeza dengan kata Nabi. Jadi itu disebut kepada perubahan pada matanya. Yang kedua pula ia pada sanadnya, perubahan pada sanadnya. Iaitu pada sanad ni nama orang perawi hadis. Di sini maknanya nama lain pada hadis tu, sebenarnya pada hadis tu nama lain, tetapi bila datang perawi lain, dia pergi sebut nama orang lain. Itu secara umumnya hadis Musahhaf. Jadi kalau menurut dari segi bahasa lah, ia adalah kata nama objek daripada at-tashif, iaitu kesilapan dalam catatan. As-suhufi iaitu orang yang melakukan kesilapan. Orang yang melakukan kesilapan dalam membaca catatan, lalu mengubah beberapa lafaz kerana salah membaca. Menurut istilah pula, ia mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqah secara lafaz atau makna. Sebenarnya saya akan sebut sedikit tentang kepentingan hadis Musahhaf ini. Hadis Musahhaf ini ia merupakan ilmu yang sangat utama dan sangat halus. Jadi kepentingan hadis Musahhaf ini yang menjelaskan kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh para perawi. Jadi tugas untuk menjelaskan kesilapan yang dilakukan oleh para perawi ini, ia dipikul oleh para ulama hadis. Para ulama hadis yang bijaksana dan tajam pemikirannya, seperti antaranya Al-Daruqutni, antara ulama hadis lah. Jadi itu kepentingan tentang hadis Musahhaf. Jadi setakat itu dulu daripada saya. Seterusnya kepada pembahagian tu mungkin panel lain yang ramai lagi nak sambung. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Jalil di atas penerangan yang telah diberikan.
berkaitan dengan definisi al-mushaf. Jadi kita sudah tahulah berkenaan dengan hadis mushaf ini, iaitu huwa ma taghayyara fihi aw fi sanadihi nutqul hurufi, iaitu hadis yang mana terdapat perubahan ucapan-ucapan huruf di dalam matan atau di dalam sanadnya. Jadi itu berkenaan dengan definisi al-mushaf ini. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua. Jadi dalam hadis ini kita sedia maklum bahawa ada pembahagian-pembahagian yang ulama telah bahagikan kepada beberapa kategori. Dan mungkinlah Ustaz boleh share sedikit berkenaan dengan pembahagian yang telah dibahagikan oleh para ulama. Jadi panel tujukan kepada Ustaz Arif, insya-Allah. Jadi tafadhal Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Okay, kita pergi kepada pembagian hadis mushaf. Para ulama membahagikan hadis mushaf kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama dari segi tempat, yang kedua dari segi keadaan, dan ketiga dari segi lafaz atau maknanya. Kalau dilihat dari segi tempat, hadis mushaf ini terbagi kepada 2, iaitu yang pertama tashih pada sanadnya. Contohnya hadis syubhah al-awam bil murajim, iaitu hadis syubhah al-awam bil murajim Ibni Ma'in tertipu dan mengubahnya dengan berkata daripada al-awam bil muzahim, dia berubah nama. Okay, yang kedua tashih pada matan. Contohnya hadis Zaid bin Sabit bahawa Nabi SAW ihtajara fil al-masjid. Ini memegang dia pada masjid. Ibnu Lahimah berbuat salah dan mengubahnya kepada ihtajama fi al-masjid. Dia mengubah di dalam masjid. Okay, yang kedua dari segi keadaan. Dari segi keadaan pula terbagi kepada 2 juga. Dan ini yang pertama dari segi objektif. Ini adalah tashih yang paling banyak, dan iaitu kilang daripada penulisan di mata pembaca. Ia mungkin disebabkan oleh keburukan penulisannya atau ketiadaan titik. Yang kedua, ini dari segi pendengaran, iaitu kilangnya pendengaran atau jarak pendengar dari sumber bunyi atau sebagainya. Kemudian ia menyamakan beberapa kata dengan kata-kata yang lain yang serupa. Okey, yang bahagian yang ketiga iaitu dilihat pada segi lafaz dan makna, terbahagi kepada 2 juga. Yang pertama tashih pada lafaz. Ini adalah yang paling banyak dan sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Dan yang kedua tashih mengenai maksud, iaitu perawi musahif mengatakan hadis lafaz mengikut keadaannya, tetapi beliau menafsirkan hadis lafaz yang menunjukkan tafsiran yang berbeza dengan maksud yang dipersoal. Oleh itu pada pembahagian ni ulama dah bahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama dari segi tempat, keadaan, dan dari segi lafaz dan maknanya. Syukran. Jadi terima kasih kepada Ustaz Arif di atas perkongsian yang telah diberikan tadi. Jadi kita terus kepada panel yang ketiga berkaitan dengan pembahagian Al-Hafiz Ibnu Hajar, insya-Allah. Jadi berkenaan dalam kitab ini Tafsirul Mustalah Hadis ada membicarakan berkenaan dengan pembahagian Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang mana Al-Hafiz Ibnu Hajar ni telah membahagikan beberapa pembahagian
yang menjadi kepada dua bahagian. Jadi mungkin Ustaz Amir boleh menerangkan lebih jelas lagi berkenaan dengan pembahagian ini. Jadi tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator kita atas soalan yang telah diajukan. Okey, kita balik kepada soalan tentang pembahagian menurut Ibn Hajar. Okey, Imam Ibn Hajar ni membahagikan hadis mushaf ni berbeza. Beliau membahaginya kepada dua. Yang pertama al-mushaf dan kedua ialah al-muharraf. Al-mushaf ni sepertinya dengan yang Ustaz Jalil beritahu tadi, wa ma taghayyaru fihi aw fi sanadihi syaklul huruf. Maksudnya iaitu hadis yang terdapat perubahan ucapan-ucapan huruf di dalam sanad matan atau di dalam sanadnya. Dan yang kedua pula al-muharraf. Al-muharraf ni apa? Ianya perubahan itu berbentuk huruf sedangkan tulisannya kekal. Maksudnya yang berubah dari segi baris sama ada menjadi mansub, marfu', dhammah, dhammah. Seperti dengan satu hadis yang daripada riwayat Muslim, Rumiya Ubayya yaumal ahzab ala aqalihi wakawahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Ubay bin Ka'ab terkena panah pada hari perang Ahzab, iaitu perang Khandaq, pada urat nadinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyudut lukanya dengan besi panas. Hadis riwayat Muslim. Ganda pernah meriwayatkan hadis tersebut dan mengubah lafaz Ubayyu, yakni Ubay bin Ka'ab, menjadi Abi, yakni ayahnya. Jadi di sini seolah yang terkena panah tu bukanlah sahabat Ubay bin Ka'ab, tetapi ayah sahabat tu, Jabir radhiyallahu anhu. Padahal ayah sahabat Jabir radhiyallahu anhu sudah meninggal dunia sebelum perang Ahzab lagi. Okay, berkaitan dengan muharraf ini sangat dititik beratkan dalam mendalami ilmu alat. Ilmu alat ini ialah satu ilmu nahwu dan saraf, kerana ilmu nahwu saraf ini sangat penting dalam memahami sesuatu ayat dalam bahasa Arab. Jika kita tersalah baca baris, maka maknanya itu akan tersalah juga. Jadi sama-samalah kita menitik beratkan ataupun mengambil peduli tentang ilmu-ilmu alat ni seperti nahwu saraf. Okey, saya rasa setakat itu daripada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Amir. Alhamdulillah penerangan yang cukup jelas berkenaan dengan pembahagian Al-Hafiz Ibn Hajar. Jadi mungkinlah ada sebahagian daripada kita ini mempunyai sedikit masalah di antara membezakan al-muharraf ataupun al-mushaf. Jadi seterusnya kita pergi kepada persoalan yang keempat insya-Allah. Jadi kita tuju kepada panel yang keempat iaitu Ustaz Aiman. Adakah tasnif ini menjejaskan kepada perawi? Jadi boleh Ustaz terangkanlah berkenaan dengan ini. Jadi tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebelum saya hendak menjawab persoalan itu, saya akan menerangkan dua sifat pada perawi, iaitu perawi mestilah adil. Adil ni apa? Adil ni adalah orang yang sering melakukan ketaatan kepada Allah dan jarang melakukan dosa. Yang kedua, perawi itu mesti dhabit. Dhabit itu ialah ingatannya sangat kuat dan jarang sekali terlupa. Untuk menjawab soalan itu, jawapannya adalah bergantung pada rawi. Jika rawi itu jarang buat kesalahan ataupun kesilapan, maka ia tidak dikira sebagai merosakkan rawi tersebut, kerana ia merupakan kebiasaan
semua manusia melakukan kesalahan ataupun terlupa dalam melakukan sesuatu. Jadi, ia tidak mencemarkan, melainkan sedikit saja. Dan lain pula jika perawi tersebut jika melakukan kesalahan yang banyak, maka perawi tersebut akan digolong sebagai perawi yang tak dhabit ataupun perawi yang lemah. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Aiman di atas penerangan ataupun perkongsian yang telah diberikan, insya-Allah. Jadi sekarang ini kita lihatlah banyak yang berlaku pada masyarakat kita yang mana tersebar luas berkenaan dengan tashrif yang mana kita ni tidak tahu sama ada punca yang tersebar luas tashrif tersebut. Jadi persoalannya, apakah sebab berlakunya banyak tashrif pada perawi ini? Jadi soalan ini ditujukan kepada Ustaz Qaid kita. Mungkin Ustaz Qaid boleh terangkan lagi berkenaan dengan soalan ini. Kita tafadhal masykur. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada panel kita. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Soalan yang ditujukan ialah mengapa tashrif ini banyak berlaku pada perawi. Jadi untuk menjawab persoalan ini adalah pertamanya kita merujuk kepada dia kebanyakannya mengambil ataupun orang-orang ini mengambil hadis melalui kitab atau cacatan tanpa menerima daripada para guru. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Dan seterusnya ulama hadis berkata, janganlah kamu mengambil hadis daripada sahafi. Maksudnya, jangan kamu mengambil hadis daripada orang yang mengambilnya melalui cacatan tanpa guru. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa faktor utama mengapa tashif ini yang banyak berlaku pada perawi ialah kerana orang-orang ini mereka mengambil hadis melalui kitab dan cacatan tanpa menerima sebarang apa-apa daripada para guru ataupun para ulama. Itulah sahaja jawapan yang dapat dikemukakan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Qaid di atas penerangan punca kepada tersebar luasnya tashrif ini. Jadi kita pergi kepada panel yang ke-6 kita, insya-Allah. Jadi berdasarkan pemahaman kita yang telah dibicarakan tadi, ta'rif berkenaan dengan hadis mushaf ini, iaitu mengubah perkataan dalam hadis kepada yang bukan diriwayatkan oleh perawi siqah secara lafaz ataupun makna. Jadi mungkin Ustaz panel yang ke-6 ini iaitu Ustaz Fatihi kita, mungkin Ustaz boleh terangkan, mungkin Ustaz boleh share kepentingan lain kepada kita dan kitab antara kitab-kitab yang masyhur pada abad ini, insya-Allah. Jadi tafadhal ya Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang ditujukan. InsyaAllah, sebagaimana yang telah maklum, yang mana telah dijelaskan oleh panel-panel hebat belaka sebelum-sebelum ni, Ana nak tambah sikit je mengenai kepentingan tentang Al-Mushaf ini ataupun tashif. Al-Mushaf ini yang mana ia merupakan satu ilmu yang sangat utama tapi percangkumannya sangat halus, yang mana ia menjelaskan kesilapan dan kesalahan yang mana telah dilakukan oleh para perawi. Sebagaimana yang telah disebut oleh Ustaz Nur Aiman, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'it tawabin. Setiap bani Adam itu melakukan kesilapan
dan setiap sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Maka begitulah mengenai kesilapan-kesilapan itu. Dan seterusnya, tugas ini yang mana tugas untuk mentashifkan hadis-hadis ini adalah satu tugas yang sangat berat, yang mana ia hanya dapat dipikul oleh ulama hadis yang bijaksana dan juga tajam pemikirannya, seperti contoh Imam Ad-Daruqutni. Antara karya-karya atau karangan kitab-kitab yang mana masyhur yang membicarakan tentang at-tashif atau mushaf ini, pertama contohnya at-tashif oleh Al-Darul Qutni. Kedua, kitab Al-Islah Khata'ul Al-Muhaddisin oleh Al-Khattabi. Yang ketiga, kitab Tashifat Al-Muhaddisin oleh Abu Hamid Al-Askari. InsyaAllah, sekian saja daripada perkongsian ana. Terima kasih dan semoga bertemu lagi. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Fathi di atas perkongsian dan juga penerangan berkenaan dengan kepentingan kepada kita ini hadis Al-Mushaf, dan juga dibawa olehnya contoh-contoh kitab yang masyhur pada abad ini. Jadi itulah yang mana kita telah berkongsikan berkenaan dengan definisi pengertian hadis Al-Mushaf serta pembahagian-pembahagiannya dan juga tashif dan pembahagian Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi moga-moga sama-sama kita ni dapat memahami dan dapat memberi kefahaman kepada orang-orang di sekitar kita, insya-Allah. Jadi selamat malam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi